Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih diucapkan pada Tuan Pengerusi Majlis. Yang saya hormati lagi saya muliakan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, pengurusi, penasihat maupun Tuan Imam, dan juga seluruh ahli jawatan kuasa penganjuran program pada malam ini, Jafirun Asahan dan juga Lembaga Masjid Tua Nyalas, yang juga saya segani, Yang Berhormat Tuan Fairul Nizam bin Ruslan, Adun Asahan, yang juga hadir pada malam ini. Terima kasih Tok sudi mempelawa menjemput saya turun ke kawasan ini. Moga-moga dirahmati Allah. Dan seterusnya tak lupakan kepada para alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, perempuan hajah, ibu ayah, adik-adik, anak-anak, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan barakah ini dapat kita dipertemukan di Masjid Al-Kausar pun dia, Masjid Tua Nyalas pun dia. Jadi ini merupakan kunjungan pertama kalilah saya ke masjid inilah, ke kawasan ini. Saya ingat mungkin ni kali kedua kalau tak silap saya lah. Maklumlah lepas Covid kan, jadi dia lupa lah banyak benda dalam tempoh Covid tu kan, banyak tempat. Tapi isteri tak lupa lah. Itulah. Itu yang bawa malam ni tu. Jadi bila tengok saya nampak apa tu sopan tu, fahamlah kenapa. Ya, bukanlah malam lain tak sopan, nakal sikit. Tapi malam ni dia sopan lah, insya-Allah. Tuan-tuan nak sopan ke nakal? Kita campur-campur lah tuan-tuan, cara masjid lah. Dan kita mengucapkan jutaan tahniah atas penganjuran program ceramah agama ini, yang saya ingat kita pun dah lama rindu dengan penganjuran majlis-majlis ilmu ni, dah lama. Mana-mana negeri saya pergi pun semua cakap benda sama, rindu lah dengan majlis ilmu. Dia bukannya tak boleh dengar kuliah ceramah menerusi online, dengar ceramah kot live Facebook lah, YouTube tu, dia tak berapa sampai. Tambahan kami pula penceramah,
Bercakap dengan kamera ni seorang, cakap dengan kamera tu rasa tak berapa sihat. Pasal tuan-tuan bayangkanlah, tuan-tuan pernah tak cakap depan cermin 1 jam? Tak tahu orang yang dalam tu gelak ke, tidur ke, makan krepek ke, kita pun tak tahu. Tak tahu. Jadi kita ni dia kena shock sendiri, shock sendiri. Kita tanya, kita jawab, tuan-tuan apa khabar? Mesti sihat kan? Tengok macam tak sihat. Cakap seorang, cukuplah 2 tahun yang memberi kesan yang mendalam. Jadi saya ingat kalau berlanjutan tempoh macam tu makin ramai penceramah kita yang tak apa nak sihat. Jadi alhamdulillah lah. Jadi ni semua nikmat ya, kebebasan itu adalah nikmat. Saya masih ingat lagi masa kalau saya duduk di Selangor kan, masa tu baru PKPB kot yang boleh rentah daerah tu kan, bersyarat kan. Baru boleh rentah daerah. Kalau dekat dengan rumah saya tu Bagalalang, pantai Bagalalang. Ya Allah, pantai Bagalalang. Kita pun, orang kita ni kan, dia kalau dalam sebulan tu dia mesti tengok laut, dia mesti nak jumpa air juga. Dah lama sangat tak jumpa air, laut tak jumpa, dia rindu. Pantai Bagalalang, bukannya Teluk Kemang pun, bukannya Pangkor, Langkawi tu. Bagalalang je pun. Orang ni ya Allah tak jumpa pasir, faham? Kita nak cari pasir dengan pantai. Pantai tak ada, pasir tak ada. Orang. Nak pacak kemah celah mana? Ramai orang. Maka di situ dapatlah kita buat kesimpulan, bebas itu adalah nikmat. Di negara sendiri, bukannya duduk Palestin ke duduk Syria ke apa. Negara sendiri je pun. Dan yang menjajah kita bukannya makhluk boleh berlawan tumbuk mak kilau ke apa. Bukan. Makhluk tak nampak. Pakai mikroskop baru nampak. Itu pun kalau kenal. Itu pun kalau kenal lah, itu namanya COVID. Oh tidak, dengan makhluk apa pula kecil ni. Bengkok-bengkok ni pula kan. Maknanya ini semua nikmat dari Allah. Maka di kesempatan kita masih berada dalam suasana yang Allah bagi kebebasan ini, maka semua pihak, YB-nya, pemimpin masyarakatnya, masjidnya, maksimumkanlah, optimumkanlah majlis ilmu ni sebanyak-banyaknya. Dengan penceramah yang sama ke? Dah. Lain-lain lah pula. Kan? Cik muka ni. Dah lah mari lambat. Kan? Okey. Baik. Jadi insyaAllah pada malam ini dengan tajuk yang istimewa. Tajuk paling pendek. Saya suka betul tajuk pendek-pendek macam ni. Senang. Kan? Tajuknya adalah Sahabat Syurga. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hidup orang beriman, syurga itu adalah keinginan, dambaan dan cita-cita kita semua. Semua orang teringin nak pergi ke syurga. Malah di syurga itu Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan yang syok, yang bestnya syurga itu adalah, kata Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Surah Fussilat ayat 31. Kata Allah, dan untuk ahli-ahli syurga, orang beriman, orang baik-baik, dia masuk dalam syurga, dia minta, dia request, apa semua dia order, Allah sediakan. Pasti Allah akan bagi. Itu nikmat dalam syurga. Macam kita dalam dunia ni, yang kita minta, yang kita hajat, belum tentu dapat lagi lah. Kadang kalau dapat pun tak seperti yang diharap. Tak seperti diharap. Tapi syukurlah kurang-kurang dapat. Kurang-kurang dapat. Dia dalam hidup ni, ramai manusia jadi tension. Pasal dia duk sedih yang tak dapat. Yang sedia dapat, dia tak tengok tu yang ramai tension tu. Macam ni contoh lah. Saya kalau boleh, kalau dapat dihidang kopi tarik, itu yang kalau boleh lah. Tapi dah dia bagi air mineral ni kan, sebab dia kata ustaz pakai biru, kerusi pun biru, apa kata kita bagi mineral pun biru, kan? Jadi adakah ini membuatkan saya tension? Dah. Tak mau. Syukur daripada tuan-tuan. Mana ada dapat? Ada dapat. Kau ada? Tak ada kan? Kau ada. Syukur lah. Dalam hidup, kalau bersyukur, semua jadi bahagia. Semua jadi indah belaka. Yang jadi komplain, tak puas hati sana sini pasal tak bersyukur, tu je. Maka hadiah untuk orang yang bersyukur adalah syurga. Macam akak-akak di belakang sana. Kadang kita dalam hidup,
Kita lupa kadang nak doa pada Allah yang elok-elok, yang baik-baik. Tapi Tuhan bagi kan? Akak pernah tak doa dapat suami soleh? Pernah tak? Pernah tak? Senyap. Muka menyesal. Tu je yang ada, Ustaz ambil je lah. Pernah tak? Pernah doa dapat suami soleh? Dapat tak? Terpaksa nampak. Boleh lah. Dapat. Cukup. Dapat juga tu. Tuan-tuan doa dapat isteri solehah, dapat tak? Dia standby lah. Dia tahu. Lepas ni Ustaz mesti tembak kita pula. Baik kita standby jawab dulu. Dapat. Kan? Cukup lah tu semua rezeki. Maka sebab itu Allah kurniakan syurga. Yang mana syurga itu yang diminta semua dapat. Ada orang tanya, Ustaz, kalau dalam syurga minta musangking boleh Ustaz? Minta D24 boleh Ustaz? Tanya boleh Ustaz? Tanya kita, dah macam kita pula yang buat syurga tu. Dah namanya apa kau minta pasti dapat. InsyaAllah lah. Diikut orang, ada setengah orang dia suka jenis peminat buah yang dia minta nanti. Macam seorang makcik tu dulu, sama juga. Dia tanya, Ustaz, macam makcik ni suami ada 3. Tak adalah kahwin mati lah. Ingat, serentak 3 orang, power. Kahwin mati. Nanti dalam syurga jumpa yang mana satu, Ustaz? Mana satu yang jumpa? Jadi kalau kata ulama, kalau nak ikutkan, yang terakhir dikahwini, satu yang jumpa dalam syurga. Muka frah macam tu. Yang maknanya yang ketiga, yang latest lah. Yang kalau ikutkan itu lah, nak yang pertama. Banyak bunyi pula makcik ni. Tadi tanya kita, ginilah makcik mati dulu. Nanti masuk syurga bincang dengan malaikat. Saya bukan tahu, saya bukan malaikat. Ataupun kata ulama, satu lagi, yang paling soleh antara 3 atau yang berapa orang. Itulah. Tu. Maknanya syurga, semua kenikmatan yang kita minta, semua Allah Ta'ala akan penuhi dan memberikan apa yang kita harapkan dan kita hajatkan. Maka sebab itu, janganlah kita di dunia ni, sesekali nak membayangkan syurga ni agaknya macam tu, macam ni kot. Tak. Masa Nabi SAW balik daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj, baginda Nabi pernah ditanyakan oleh para sahabat, Ya Rasul, cerita sikit macam mana rupa syurga tu, keadaan dia bagaimana, suasana dia tu, cantiknya apa kan, kipas macam ni ke apa kan. Apa kata Nabi? Syurga itu mala aina ra'at wala uzuna sami'at wala khatrin ala qalbin bashar. Kata Nabi, syurga itu tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas dalam hati. Itulah syurga. Maksudnya kalau terlintas dalam hati kita, macam tu kot syurga. Tak. Hati pun tak pernah terlintas macam tu. Ataupun tak pernah dilihat oleh mata. Macam kita manusia, kita akan kata benda tu cantik, benda sebab pernah tengok. Macam tuan-tuan kot adalah pernah pergi New Zealand. Kot anak cucu bawa berjalan ke New Zealand. Tempat lembu, padang luas tu kan. New Zealand cantik tu kan. Sejuk tu. Kalau dia dah pernah pergi New Zealand, dia duduk di Malaysia, dia pergi ke Kundasang. Dia akan kata, macam New Zealand lah. Tengok lembu dia, dia punya padang dia, sejuk, lebih kurang lah. Udara dia semua. Dia akan cakap, macam New Zealand lah. Dia akan cakap, pasal apa? Pasal dia pernah pergi. Syurga? Ada orang boleh cakap macam tu. Macam syurga. Kau bila kau mati, kau balik ke dunia balik ke apa lah? Dah. Takkan ada orang. Mungkinlah dia boleh cakap lah. Dia berkata, macam. Tapi betul-betul takkan sama. Di dunia ni pun banyak rumah-rumah orang hebat-hebat, kaya-kaya. Kadang kita tengok. Kadang rumah orang kaya ni kadang kita tengok senak jadi. Ada satu rumah Datuk Seri tu, dia panggil saya tazkirah di rumah dia. Rumah dia taklah tinggi sangat, 3 tingkat, ada lift. Dia renovate 5.5 M. 5.5 juta tu reno. Cirit aku dengar. Faham tak? Bukan harga rumah tu, harga reno saja 5.5 juta tau tak? Anak 2 orang. Yang 8 yang anak 8 orang,
bilik 3, rebut nah. Bergaduh selimut tak cukup. Rumah besar 2 orang lah, 2 orang. Elok. Besar punya rumah, ya Allah. Kaya amat. Gad sampai 2 lapis. Nak masuk rumah dia ada gad. Nak masuk pagar rumah dia gad. Tak tahulah tuan-tuan. Saya ingat kalau penyamun pun pening lah. Macam mana ni? Mana satu ni? Kalau dia masuk tak tahu jalan keluar lah tu. Besar sangat rumah. Letih. Lepas tu tumpang tandas pula menyesal kita. Banyak button. Tekan ni kan tembok hidung pula macam mana basuh punggung. Banyak button. Mana satu nak ke basuh ni? Sampai sudah tak buang, tak jadi buang. Duk main air dia. Ciuk, canggihnya. Bila aku nak membuang macam ni? Kaya sangat. Tu pun kita kata, oh ini macam syurga lah. Itu jamban. Ya Allah, macam mana syurga? Itu Nabi SAW sebut, mala aina ra'at, mata pun tak pernah tengok. Tak ada mata yang akan pernah tengok. Tak boleh terbayang. Hati pun tak pernah terlintas. Maka sebab itulah, orang paling bertuah sekali adalah orang yang banyak berdoa pada Allah, moga-moga dia dapat masuk dalam syurga. Apa doa minta masuk dalam syurga? Banyak. Salah satu malam ni saya nak bagi kat tuan-tuan semua. Kalau kata ijazah tu macam hebat sangat, kita tok guru sangat pula. Tak, saya bacakan, tuan-tuan pelan-pelan ikutlah. Doanya mudah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin. Itu je. Sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maknanya apa? Ya Allah, kami memohon padamu syurga dan apa jua yang dapat mendekatkan kami dengan syurgamu, sama ada perkataan kami atau amalan kami. Amin. Itu doa dia. Oh panjang lah Ustaz, diskaun lah sikit. Sebenarnya ni cuti sekolah ni apa pendek sikit kot. Ustaz panjang amalin pun. Pendek sikit kot boleh. Boleh lah kalau nak ringkas sikit. Allahumma inna nas'alukal jannah. Itu je. Allahumma inna nas'alukal jannah. Dia sebab dia doa ni dia tak payah meleret panjang-panjang sangat. Dia ringkas saja. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok, Nabi punya doa straight to the point. Malah para sahabat Nabi tak menggalakkan kita ni semua daripada terlalu bersajak dalam berdoa. Bersajak ni dalam erti kata pusing, ya Allah, langitmu 7 lapis. Nak apa? Sebenarnya nak apa? Nak syurga, cakaplah syurga. Jauh sangat pergi, bidadarimu cantik, sungai mengalir bawah syurga. Nak apa? Straight to the point. Lepas tu Nabi sendiri. Nabi bilang, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, kami mohon padamu syurga. Cukup. Straight to the point. Jangan pusing-pusing. Tak payah. Itu. Jangan terlalu bersajak sangat. Tapi janganlah pendek sangat, ringkas sangat. Ya Allah, syurga satu. Tak boleh. Itu. Ini bukan mama. Mau tarik. Ini syurga minta, bukan tarik. Jauh sangat. Tu. Jadi, minta syurga pada Allah, itulah orang paling bertuah, paling beruntung sekali. Tapi rupanya tuan-tuan semua, dalam paling ramai-ramai manusia paling bertuah nanti dapat masuk dalam syurga adalah orang yang dia ini dapat masuk ke dalam syurga dalam keadaan dia ni amalan tak adalah banyak sangat. Amalan dia tak adalah banyak sangat. Orang biasa-biasa ya. Nak kata dia tu syekh kabir ke ulama kiai serbat tak dah dia orang biasa.
Orang biasa saja. Nak kata alim sangat pun tak. Orang biasa. Tapi berpeluang masuk dalam syurga. Tak apa dah. Ada lagi satu golongan. Dalam amalan tak setara mana. Nakal juga tu masa hidup dulu ni. Semayang on off. On off semayang tu. Mulut, macam tu lah lebih kurang. Perangai tak pun ada yang elok sangat. Hujung-hujung syurga. Tu yang kita, macam mana kau buat ni? Ni kita nak sebut. Rupanya dalam satu hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan, dalam dunia ni, ada manusia yang sungguh pun dia ni sudah dipelawa, dah dikategorikan masuk ke dalam syurga, dah. Dia mundar-mandir, pusing lagi, tak ke syurga lagi. Padahal dia dah boarding pass. Boarding pass tu dah ada dah ni, bukan kata dia ni belum print boarding pass tu, tak print lagi, tak check in lagi. Dah, dia memang dah boleh masuk dah. Syurga dah, dia duk pusing-pusing lagi. Apa cerita ni? Kau dah dapat masuklah dalam syurga tu, duk pusing lagi. Apa cari? Mau cari apa lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fawalladhi nafsi biyadihi ma minkum min ahadin bi asyadda munashadatan lillahi fi istiqsa'i haqqi minal mu'minin lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihim alladhina finnar." Nabi kata, demi jiwaku di tangan Allah, tak ada manusia paling sibuk nanti di hari kiamat. Maknanya hari orang ini ke neraka, ni ke syurga, dah hitung amal, audit semua tu. Ada orang ni, dia sibuk lah. Sekejap jumpa malaikat tu, sekejap jumpa malaikat ni, pergi jabatan tu, immigration, pendaftaran, apa, SPRM. Yang kau duk panjat sana jumpa orang sini ni, apa cerita? Tak, dia tu ahli syurga tau. Dia tu ahli syurga. Rupanya, tuan-tuan tahu dia sibuk apa? Dia sibuk merayu-rayu minta pada Allah agar kenalan-kenalan dia yang sedang direbus dalam api neraka itu, atau dalam bakaran api neraka itu, dikeluarkan. Macam suspend pula kan? Tik-tik-tik pula ada kaitan. Masa waktu lah kan? Bunyi cakap watt pula kan? Rupanya, yang Nabi sebut ni adalah manusia yang dia ni layak masuk syurga dah. Tapi dia tak masuk-masuk lagi dalam syurga adalah kerana yang saya kata tadi tu contoh. Pergi ke jabatan situlah, unit sini, pejabat itulah, posisi. Dia memohon, meminta, merayu-rayu dengan malaikat tu. Malaikat dia minta tolong. Kawan dia sedang dalam neraka. Boleh tak tolong keluarkan kawan-kawan dia itu? Tuan-tuan tahu apa kesudahan dia? Permintaan dia itu diperkenankan Allah ataupun tidak? Atau semua yang dia minta tu Allah perkenankan? Ataupun hanya yang terpilih saja yang Allah perkenankan dikeluarkan daripada neraka tadi tu? Siapa dia? Yang ataupun tak ada seorang pun yang dikeluarkan daripada neraka. Dan neraka lah nak main keluar masuk senang banyak, masuk mencelup-celup je keluar balik. Ada tak orang yang akan dikeluarkan daripada neraka disebabkan permintaan ahli syurga itu? Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini kerana kita akan mendengarkan lawangan azan isyak. Betul kan? Dah ada masuk kan? Ke belum ni? Habis tu bunyi apa tadi kan? Betul tak? Azan, macam mana? Azan dulu kot. Ke sambung azan? Ikut. Saya ikut, saya on. Okey. Azan. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini, insya-Allah. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة بعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kita menyambung perbincangan kita tentang sahabat syurga. Tadi kita sebut bahawa Nabi SAW menceritakan pada hari kiamat nanti ada manusia yang ke hulu ke hilir mundar mandir dia sibuk untuk menguruskan hal yang sepatutnya dia tak payah lagi dah nak masuk campur. Kata orang kalau dulu di dunia kubur masing-masing lah atau nasib masing-masing lah. Kalau kau dah neraka lah, syurga lah, tak ada sibuk orang nak neraka nak syurga kau tak sibuk. Dah. Dia akan ada semangat brotherhood dia panggil. Dia semangat persahabatan ni sampai ke syurga tu. Budak-budak sekarang kata til jannah tu. Dia til jannah ni bukan cerita orang kahwinnya. Persahabatan kita yang sebagaimana kita duduk-duduk pada hari ni, saling sebelah menyebelah di antara kita. Hari itu buat korban pun saling melapah, tolong, berapa ekor tumbang buat sama ramai sama. Sama-sama kena tanduk dengan lembu. Sama-sama kena terajang dengan lembu. Jadi ini semua semangat brotherhood tu, itu yang manisnya persahabatan tu di situ dah tu. Semua nak yang indah tak boleh juga. Dia sekali-sekala ada bermasam-masam segitu. Tu yang adanya persahabatan tu. Masam tak mandi tu payah nak ejah lah. Masam lain lah maksudnya. Dia jadi sampai setahap terbawa-bawa sampai ke sana. Maka sebab itu ada ahli syurga ini, walau dia sepatutnya dah masuk dulu ke dalam syurga terlebih dahulu, yang dia sibukkan adalah kawan-kawan yang dia tak jumpa dalam syurga. Dia tak jumpa dalam syurga. Wallahu alam, sama ada bangkali dia dah round, dia dah pusing dulu siap semua. Ujung ke ujung syurga tak ada.
Memang tak ada. Yang kata dulu kawan dia sama futsal ke, sama semayang berjamaah ke, sama maktab 08 ke apa, KT 14 ke apa. Tak ada dulu sama-sama duk menangis-nangis kat Arafah dulu sekali ke. Melontar batu semua. Tak ada. Tak ada. Geng karaoke sekali apa dulu kan, tak ada kan. Nyanyi lagu sama-sama kan. Aku okey pula, dia tak lepas jam. Pasal pula. Jadi macam mana nak buat ni kan? Maka akhirnya pada ketika itulah dia pun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat semuanya sedaya upaya dia minta agar kawan-kawan dia dikeluarkan daripada neraka. Maka ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman. Allah pun menitahkan kepada ahli syurga tersebut. Ini ayat paling tak tahulah kalau bagi saya lah. Inilah ayat paling terharu sekali. Allah Ta'ala pun menitahkan kepada ahli syurga yang duk sibuk sangat. Kata malaikat, sebelum Allah sebut atau Allah titahkan itu, kata malaikat, yang kau duk sibuk sangat, duk minta dia orang ni daripada dalam neraka dikeluarkan tu apa sebab? Kata ahli syurga ini, maknanya dia mempertahankan hujah, dia kata. Hum yusalluna ma'ana. Diorang tu hak dalam api tu sekarang ini, dulu dia semayang sekali dengan kami. Dengan saya saksi dia semayang sekali. Sebab itu kalau tuan-tuan nak tahu, kita dalam kehidupan, kita ada beberapa saksi. Yang jadi saksi kita, anggota badan, binatang, haiwan tu walau dia tak cakap, dia jadi mata dia tu saksi di akhirat nanti. Lepas tu tuan-tuan jangan duk buat naya dekat dia. Dia saksi nanti di akhirat. Kucing, kita duk makan biusuk, dia duk cakar kaki kita ke bawah, pijak ekor sekali. Wow tu, tunggu. Baru nak langkah syurga, ke sini mari. Dulu pijak ekor. Sini, no, jangan masuk syurga lagi. Mari sini uncle, aku pijak uncle balik dulu. Jangan main, dia balas balik. Memang Tuhan akan, binatang kan, Tuhan akan hidupkan dia balik untuk balas balik mana-mana yang pernah buat naya dia. Sebab tu korban, asah pisau depan dia tak boleh. Asah pisau depan haiwan korban mana boleh? Tu adab. Tuan-tuan janganlah duk, tamatlah riwayat. Makan rumput orang lagi, habis pokok bunga kertas habis semua makan dia. Padan. Tak boleh. Tak boleh. Isteri saya tunjuk video baru ni kan. Ada unta tu menangis tengok kawan dia kena. Tak boleh lah. Depan-depan tak boleh. Dia kena jaga hati lembu. Sampai macam tu sekali lah Islam ni punya rahmat, kasih sayang. Tak melampau sangat. Lagi apa lagi? Binatang. Lagi apa lagi? Anggota badan. Dan termasuklah juga ni kaum muslimin muslimat ni saksi kita. Lepas tu orang suruh mai semayang jemaah. Tu yang ahli syurga tu kata apa? Yang kau sibuk sangat nak keluarkan dia orang daripada neraka tu, apa dia orang buat? Bagi sikit hujah dia orang tu nak dikeluarkan daripada neraka tu, apa dia orang buat? Bagi tahu sikit. Tuan malaikat tu semua tu semayang dengan saya. Dia semayang dengan saya. Tu. Tapi kalau jenis tak mari masjid, masjid pun tak mari, surau pun tak mari, semayang jemaah tak pernah. Siapa nak jadi saksi? Bila jadi saksinya, siapa tengok? Saya semayang di rumah. Rumah, saksi dalam rumah kan nampak. Lepas tu orang suruh main masjid. Tu ialah cerita dah. Lepas tu, kata malaikat, kalau semayang saya tak cukup. Lain-lain apa lagi? Wa yasumuna ma'ana. Tuan malaikat, dia orang tu juga adalah orang yang berpuasa dengan saya. Puasa dengan kami. Maknanya iftar ke apa semua. Imarahkan Ramadan tu sekali sama. Sahur tak tahulah dia sahur di mana. Tapi puasa sekali lah. Kan? Sama-sama puasa. Lagi. Wa yuhajjuna ma'ana. Dia orang tu juga adalah orang yang buat haji sekali dengan kami. Dia buat haji sekali, tapi tak tahulah dia semayang kat bilik ke, di maktab ke apa, dia tak pastilah. Tapi haji tu dia buat dengan kami lah. Maknanya ahli syurga ni, orang kata sudahlah, tapi dia pertahan lagi. Puasa, lagi, semayang jemaah, lagi, haji lagi. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala pun menitahkan, kata Allah, akhriju
Man araftum. Ahli syurga, sibuk sangat, minat sangat kawan kau keluar. Engkau keluarkanlah daripada syurga itu. Siapa? Siapa? Siapa-siapa yang kau kenal. Silakan. Oh, dahsyat. Oh. Man araftum. Yang kau kenal. Silakan. Itulah namanya syafaat orang beriman. Sebab itu dalam hidup kena buat baik dengan semua orang. Sebab kita tak tahu ni siapa di antara kita yang akan saling mensyafaatkan satu sama lain. Kita dalam hidup yang kita sibuk cari adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu memang, itu telah, itu kita pun tahu. Syafaat Nabi memang kita tahu. Tapi jangan lupa, orang beriman juga dia ada garantor, dia boleh jadi penjamin di akhirat nanti. Malah diceritakan dalam kitab Imam Qurtubi ada cerita, di akhirat nanti ada satu barisan manusia berbaris panjang yang nak dihumban ke dalam neraka. Ada juga yang akan dimasuk ke dalam syurga. Tiba-tiba dalam ramai-ramai yang nak masuk dalam syurga tu, dia nampak barisan yang nak ke neraka tu. Dia beritahu malaikat, dia kata, Tuan malaikat, Tuan malaikat lah macam polis pula kan. Cik malaikat ada, jap. Ada seorang, saya nama saya tak ingat, Tapi dia tu lah yang, saya dulu orang susah, hidup dunia dulu susah. Nak dapat seteguk air pun payah. Payahlah saya ni orang susah duit, cari air punya jauh anak ramai. Begitulah dia cerita lebih kurang kesusahan hidup. Tapi mamat tu lah tu, dia bagi saya minum lega lah tengah terik panas lah. Boleh kot tarik syurga sekali. Dibenarkan masuk syurga kerana seteguk air. Bayangkanlah tuan-tuan kalau bagi coconut shake pada penceramah. Itu contoh lah. Abang Syam, betul tak? Contoh lah kan. Oh, Baby, saya contoh ni, Baby. Jangan, saya ada pula malam tak makan coconut shake. Oh, bayangkanlah. Sempat lagi ustaz ni. Tapi sungguh, kita kadang membayangkan, syurga ni maknanya kena bangun semayang berpuluh rakaat, nak kena buat itu, buat ni, baru syurga. Tak. Sekecil-kecil amalan pada pandangan manusia, boleh jadi ia besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kiri kanan tuan-tuan, kau ada kotoran, ketik cicak ke apa, tolong sapu, bersihkan sikit, bersih masjid. Allah, yang itu Tuhan pandang, syurga. Wanita yang hidupnya melacur diri, maksiat, ahli maksiat, jahat. Wanita yang hidup dia bergelumang dengan dosa. Tak payah tanyalah dia semayang asar ke tak. Wanita melacur diri, mayang celah bilanya. Dia bagi anjing minum. Syurga. Syurga. Dan dia bagi, itu bukannya kucing, bukannya oyen. Tahu oyen? Bukannya oyen, anjing. Najis mughallazah. Itu orang itu najis mughallazah, najis berat dah. Anjing, bukannya kambing ke apa, anjing. Tapi itu tak dinilai, tak dikira. Yang dikira perbuatan baiknya, walau dia kecil, nampak simple, tapi Allah nilai, redha Allah, masuk syurga. Dahsyat. Sebab itu berbuat baiklah sesama sahabat-sahabat. Kerana semua ini adalah bakal-bakal ahli syurga. Amin. Amin. Yang inilah kita akan duduk-duduk kembali dalam syurga balik nanti, bersahabat baik semua. Allah akan pilih kita semua. Tapi maka sebab itulah yang akan nak jadi penghalang, yang akan nak jadi dugaan kita dalam bersahabat ini tak lain tak bukan hasutan jahat iblis dan juga syaitan dan nafsu kita lah. Iblis, syaitan, nafsu. Itulah tuan-tuan manusia. Kalau dah iblis, syaitan tu dah memang kerja dia. Kalau nafsu, dia bekerja sama pula dengan ego. Sombong, tak nak mengaku salah. Itu yang membuatkan banyaknya di kalangan yang bersahabat mula renggang dan jauh, sombong. Macam tu lah. Maka sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana agaknya yang diajar oleh Nabi SAW supaya kita ini agar dapat bersahabat sampailah ke syurga nanti dengan beberapa amalan-amalan yang boleh saya syurkan berdasarkan petikan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Baik, antara amalan-amalan dia ni, saya nak kongsi amalan dia. Yang pertama,
Amalan pertama, moga kita semua ini kembali bersahabat hingga syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah hidupkanlah suasana tolong menolong di antara kita. Tanpa mengira latar belakang pahaman apa sekalipun, tepikanlah bendera tak bendera apa, tepikan dulu. Tolong menolong atas dasar kita ini hamba Allah atas dunia ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling bertolong-tolong antara kamu dengan atas apa? Atas apa? Kebenaran. Dan jangan kamu bertolong-tolong pada perkara yang kemungkaran, benda jahat, benda tak elok, jangan bertolong-tolong. Baik itu raya korban baru ni, raya haji. Ibadah korban ni sebenarnya bukan soal daging sangat. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha, kata Allah. Aku bukannya nak sangat daging darah kamu yang datang korban tu, bukanlah aku nak sangat pun. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, aku nak tengok takwa di hati kamu tu. Ketakwaan di hati kamu. Maknanya hati yang ikhlas buat, bukan kerana malu ke orang. Amboi, sport rin tukar sebulan sekali tukar. Yang korban tak boleh ambil. Ambil ya kan, nanti orang kata pula ni ambil. Bukan. Dia takwa ni memang ikhlas, tulus hati tu kerana Allah buat korban, bukan kerana lain, mak mentua paksa, isteri perli, anak kutuk. Dah, memang dia nak buat. Tu imam pun siang malam duk perli, tuan-tuan ni duit banyak, bila ambil korban. Masuk boleh nama. Dah. Takwa ni memang tulus dari hati dia. Satu. Orang yang buat korban dengan takwa juga apa? Soalnya bukan soal daging ke darah, bukan sangat. Yang dia nakkan sekali adalah dia dapat hidupkan suasana sunnah berkasih sayang. Daging tu kan. Baik tu, saya selalu duk pesan, tak tahulah kenapa masih lagi wujud manusia yang macam itulah, tahu planet Namek kot agak mari. Marah daging tak dapat. Mana daging tu tak dapat? Mana daging? Buat muka rimau lah. Orang pesan, marilah datang tolong. Marilah tolong. Nanti orang sedekah lah. Tunggu di rumah ingat apa? Aku pandang main hantar daging. Janganlah macam tu. Marilah tolong. Tapi disebabkan geng plastik. Banyak. Kalau Ramadan plastik hitam. Tapi kalau raya korban, sembelih lembu, geng plastik tu ramai. Geng bawa plastik, faham? Lain kali bawa lah pisau. Nampaklah buat kojo tu. Bawa lah pisau. Walau pisau tu datang dan balik bersih. Menyembang bawah pokok tu kan. Melapah apa pun tidak elok, bersih. Rumah tanya, pisau bersih tak darah pun bang? Basuh. Kan? Ni bawa plastik saja. Bawa plastik, menyembang bawah sampai orang kata dah siap lapar, tunggu main ambil daging. Itu bukan orang nak berkorban. Kau dah lah tak ambil bahagian, datang mau ambil dagingnya. Lepas tu nak hak yang elok-elok punya, yang rimau menangis. Rasa pula ada pula yang nak ditumbang lepas ni. Ya, macam tu, tolong menolong lah. Kan? Ada pula tu dia bercawangan dengan anak dia. Dia hantar anak dia pergi surau sana. Ini pergi masjid sana. Rumah dia siap jadi macam pusat penyembelihan daging tu. Dia kumpul cawangan semua, anak dia hak sini hantar buat kesian sikitlah pakcik tu. Dagingnya lagi, abang dapat supnya apa. Macam-macam orang. Tolong menolonglah tuan-tuan. Kita bukan soal daging sangat pun. Dia daging tu subjek je. Yang naknya adalah tolong menolong sesama kita. Sambil duk melapah tanya khabar. Dengan kata itu macam manis semua, itu kata COVID kita je, okey dah. Sembang tu je pun. Sama ingat, tolong menolong sesama kita. Sama juga macam ni, rumah Allah ni, masjid ni. Masjid yang dibina ini, ia adalah tanggungjawab kita bersama. Kipas, semualah ni, equipment yang ada ni, prasarana yang ada dalam masjid ni, ini tanggungjawab bersama. Toilet mana toilet? Tandas. Tak tandas, sini. Toilet tu tuan-tuan tahu, kalau nak ikutkan, dia tak termasuk pun dalam enactment masjid. Tandas tak termasuk dalam enactment masjid tau. Kalau tuan-tuan pergi masjid yang tak ada tandas, jangan komplain. Apa masjid tandas pun tak ada? Tak.
Sebab masjid, tandah dia bukan termasuk dalam enactment masjid. Yang kata mihrab, menara, kubah, yes. Tandah tak. Tandah tu complementary saja, pelengkap saja untuk keselesaan jemaah. Baru nak Allah cerok, bunyi cerok kat dalam dah. Gila, kemudahan. Kalau dah namanya kemudahan, pakat-pakat jaga. Sampai saya tak seronok dengar ada orang cakap kalau pergi mana-mana tempat, kena tandas okey tak? Macam tandas masjid. Apa buruk sangat ke masjid punya tandas ni? Ni tolong-menolong lah. Jangan harap orang masjid je. Kita sama-sama tolong bersihkan. Saya tak faham lah kenapa. Ada tali flash tu putus lah. Saya pernah masuk lah, putus lah. Jadi ini sembelit, sakit sangat ke apa ni lah. Marah semua, putus. Saya kata korang ni senak betul lah. Macam mana sampai putus je? Marah sangat ke apa? Kan gunting ke? Takkan gunting kot. Tak ada kerja lah. Dia dah rosak dah tuan-tuan. Dia jadi masalah tau. Masalah dia, mungkin tuan-tuan rasa, apa masalah Ustaz? Buang sudah lah. Kan dia dah pergi dah. Tak juga. Macam saya pula kadang. Kita masuk-masuk tandas. Kadang bila kita dah tak tahan, mana sempat pilih tandas-tandas mana, tak ada. Masuk kan. Masuk-masuk pula nak. Alah, rosak pula flash dia. Kita punya kapal selam kan dah dalam tu dah. Faham lah tuan-tuan. Kapal selam faham lah. Kita pun, macam mana nak pergi hilang ni? Nak ambil baldi, tak jumpa pula baldi, nak simbah lah. Kita pun keluar. Orang tegur, Allah Ustaz, salam sikit, ambil berkat. Ambil berkat Ustaz. Ustaz guna tandas mana tadi? Saya nak ambil berkat tandas. Tak payahlah cari tandas aku, tandas lain. Sekarang dia masuk, dia jumpa kapal selam saya. Oi, boleh tahan Ustaz. Kalau biru macam baju. Jam. Kebersihan. Sebab tu kena tolong-menolong, jagalah kebersihan. Tandas gitu. Itu kena ingat. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW ajar macam mana kita ni nak sama-sama sahabat sampai syurga. Hidupkanlah suasana ziarah menziarahi sesama kita. Dia suasana ziarah ni besar tak besar ganjarannya sampai Nabi SAW sebut, inna dhaifa iza dakhala baitil mu'min dakhala ma'ahu alfun barakah wa alfun rahmah. Kata Nabi SAW, sungguhnya tetamu bila dia datang, dia masuk dalam sebuah rumah orang beriman, masuk bersama dengan dia 1000 berkat, 1000 rahmat. Sebab itu kalau ditanyakan rumah siapa paling berkat? Rumah mak ayah tu telah lah. Rumah paling berkat rumah siapa? Rumah Allah pun telah. Semua tahu lah masjid kan. Rumah yang paling berkat, rumah apa? Rumah api. Rumah apa? Rumah api. Rumah yang selalu dikunjungi tetamu. Kenapa masjid jadi berkat? 5 kali sehari paling kurang orang datang kan? Berkat lah. Selalu bertetamu. Tuan-tuan kalau rumah dah lama orang tak datang, kena ada bimbang sikit lah. Takut kurang berkat. Nak harap berkat tu rumah tak apa ada sangat. Haraplah yang datang tu. Maka yang datang tu pula Nabi sebut 1000 berkat, 1000 rahmat. 1000 berkat, 1000 rahmat ni bukan tunggu 1000 orang, tak. Each person, seorang tu 1000 rahmat, 1000 berkat. Bayangkanlah dia mari 2 van. Berbondong-bondong tuan-tuan punya berkat kan, rahmat kan. Tapi tuan-tuan pun faham lah kot. Macam besar sangat fadilat. Memanglah. Sebab risiko nak menerima tetamu ni bukan semua orang suka. Kata ingat semua orang suka terima tetamu kan? Bertahun dah kita nak pergi rumah dia. Ada je lah. Ingat nak sama. Allah. Kau ni tak kena time lah. Kita orang baru plan nak keluar. Dan. Mandi pun tak lagi nak keluar. Dan memang tak suka orang datang kan. Jadi macam tu lah dia macam-macam lah. Tapi kalau orang yang jenis suka welcoming. Main. Oh itu. Tapi kita tak nafilah pasal memang ada orang dia serik dengan tetamu ni. Kita pun faham.
tetamu-tetamu yang pernah mengukir sejarah hitam dalam hidup dia. Memang dia tobat lahum. Memang tobat lahum dia pangkah betul lah. Sebab tu saya pun pesan lah tuan-tuan mana ada anak-anak kecil macam saya pun ada anak-anak kecil pergi rumah orang ni. Kita lah bapak lah tegur. Nah, tuan rumah pula dia malu Allah nak tegur anak orang. Kita lah tegur. Bapak tu minggir minta telefon. Sampai-sampai minta wifi. Wifi pang bersepai. Sembang lah 2 tahun COVID kot tak menyembang tak apa. Memang anak dia biar memang. Oh ya Allah. Anak pula dah lah ramai. Semua boy puasa 5. Yo, lepas 7. Trauma pening lah. Balik saja dia orang. Jumlah ikan dalam akuarium kurang. Remote Astro hilang. Tadi rasa ada ayam goreng atas ni. Asal? Tak ada tinggal apa dah. Tinggal pinggan lah. Oh, jadi bukan kita taal kan. Sebab itu fadilat dia besar nak melayan kerenah tetamu tu. Dan bertetamu ni pula berapa hari? 3 hari. Ad-diyafatu salasatun. Maknanya kalau dia nak numpang duduk pun kita kena welcoming dia. 3 hari saja. Layan dia as tetamu 3 hari saja. Sebab tu bahasa Arab dia panggil apa? Ahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan maknanya engkau jadi ahli kami. Yang kami makan, itulah yang kau makan. Sahlan, kami akan mempermudah nak tawel. Boleh. Nak selipar ambil semayang. Ada selipar, boleh. Nak mandi, boleh. Mempermudah ahlan wa sahlan. Tapi kalau orang kita, orang Melayu dah lama sangat di rumah, dah jadi ahlan wa sahlan wa jalan. Lama sangat jalan. Habis dah dalam periuk aku pun habis boreh ni. Tu ziarah orang. Tapi saya cadanglah tuan-tuan ya. Kalau kita ada apa-apa isu dengan kawan-kawan ke apa, tak berapa sependapat ke apa, dengar kata dia jatuh sakit ke, dia ada apa tak sihat, kurang ke, pergilah ziarah. Lagi-lagi kalau dengar dia meninggal, pergilah ziarah. Kerana itulah permulaan keharmonian hubungan kembali. Dulu kita salah faham kan, dia tak tahulah isu apa kan, pumpang-pumpang gaduh-gaduh. Dengar jatuh pokok sakit apa, kaki bengkak ke apa, sengat di tebuan ke apa, pergi ziarah. Tuan-tuan tahu tak, orang sakit, dia akan ingat siapa datang ziarah dia. Nama mungkin dia tak ingat, dia cam. Siapa datang ziarah. Orang sakit ni, dia boring. Faham tak boring? Dia boring. Kalau di hospital tu nurse lawa-lawa, mungkin tak boring sangat lah. Kalau nurse pun kena, kan, semua ibu mertua aku punya perangai nak kencing ni makan ubat tu nak mati. Memanglah tunggu masa melawat bila lagi. Mari pula yang dulu pernah bergaduh dengan dia, mari pula muka manis, doakan dia. Itu bagus betul tuan-tuan, permulaan persahabatan sampai syurga macam tu. Atau dengan bapak dia kita bergaduh, meninggal, kita datang, anak-anak kata pakcik tu bagus lah. Dulu dia dengan abah memang tak ngam lah. Tapi dia datang ziarah jenazah abah ni, itu petanda baik. Tahniah. Baik itu tuan-tuan ni, saya ingat suasana ziarah-menziarah ini boleh dihidupkan semula. Cuma kalau ziarah orang sakit ni jangan ambil masa lama sangat. YB kita pun tadi pergi melawat. Sakit ke apa tadi? Orang meninggal. Kalau orang yang sedang sakit, tuan-tuan pergi ziarah, janganlah cakap benda sama. Kesian. Duk kesian janganlah. Elok doa. Ada satu doa, saya nak share dengan tuan-tuan lah doa ya. Doa kalau ziarah orang sakit. Doa dia, Allahumma rabban nas. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin.
Tu orang tak faham, dia dengar kat ujung, bunyi koma kat ujung tu macam mana Ustaz? Minta dia koma terus apa Ustaz? Tu tak faham makna lah tu. Tu doa ringkasnya adalah minta kepada Allah supaya kesembuhan terhadap sama ada kita yang sakit atau orang yang kita ziarah tu, sambil kalau dibenarkanlah boleh usap kat mana kaki ke mana yang sakit tu kita usap. Kalau dia lain jantina tak ada usap lah, ni orang lempang pula ya. Meninggal pula nanti. Daripada kejauhan doa, moga dia cepat sembuh, dia cepat sihat. Yang tu lagi elok lah daripada cakap-cakap yang tak guna. Pasal Nabi SAW, Nabi sendiri berpesan, ziarah orang sakit, cakap yang elok-elok sebab malaikat keliling. Malaikat keliling. Kalau dah malaikat di sekeliling, cakap-cakap kita berkemungkinan makbul. Orang sakit kadang-kadang dia putus harapan lah. Matilah, mati. Doktor baru sampai, matilah doktor, habislah, mati dah. Belum lagi, insya-Allah panjang umur. Itu cakap, kita pun bagi semangat. Malaikat pun amin. Panjang umur dia tu. Insya-Allah, mana nak tahu. Yang selalu dengar halu macam tu lah. Cakap mulut, ya Allah, cakap macam ni. Pak saudara saya dulu macam ni lah, 2 minggu meninggal. Pakcik ni kira tahan lagi lah, boleh lah. Lak lah, mujur lah. Ada cakap macam tu. Orang macam tu tak payah datang, tak apa sebenarnya, sakit hati je. Itu yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW ajar hidup dalam suasana nak bersahabat hingga syurga. Amalkanlah budaya ataupun amalkanlah perangai ini. Apa? Tumpang gembira atas kejayaan atau nikmat kawan kita. Tumpang gembira. Kalau nak tumpang gembira tu tumpang macam mana? Kalau kereta tu tahulah tumpang duduk sebelah. Tumpang gembira ni macam mana Ustaz? Man laqiya akhahu bima yuhibbuhu liyasurrahu zalika sarrahu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang bertemu dengan saudara dia, kawan dia, BFF, best friend forever dia ni, kawan sekolah zaman mana, kerja dulu apa, pencen apa sekali, dan dia jumpa kawan dia itu dalam keadaan menggembirakan kawannya tu, maka Allah akan gembirakan dia di hari kiamat nanti. Kiamat mana ada orang nak seronok? Orang takut, orang gerun. Ibu yang mengandung pun gugur kandungan. Bintang di langit berguguran. Macam mana ada orang seronok dah? Nabi janji, orang yang suka bergembira atas nikmat orang lain, Allah gembirakan dia nanti. Orang yang suka hiburkan orang, gembirakan orang. Cuma isu sekarang ni, nak gembirakan orang, nak buat orang gelak pun janganlah menghina. Menghina diri, menghina agama tu pelik sangat. Saya pun tak tahulah tuan-tuan, agak dunia kiamat kot. Kita dulu ni, orang tua-tua kita dulu pun, nak buat benda-benda tu dia tak tergamak. Dia malu. 7 turunan apa, malu. Jangan kata buat lawak macam tu. Kalau mengandung sekalipun, orang dulu ni, kadang kita pun tak tahu yang dia tu mengandung. Punya besarnya baju dia pakai. Dulu kan. Sekarang seketatnya pakai. Bulat. Ketat pakai. Tahulah dia mengandung. Orang lain mengandung ke? Lepas tu boleh selfie. Selfie gambar perut. Suami dia sebelah. Tengok siapa beranak dulu. Suami pun lebih perut macam dia ke? Tak ada malu manusia tu. Sebab itu ingat, tumpang gembira atas nikmat orang lain itu juga sunnah rupanya. Sunnah. Kita dengar kawan kita baru saja kahwin. Pergi ziarah. Lepas itu kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kita ni disunatkan bergembira. Sunat bergembira tau. Jangan terbalik. Bergembira ketika bersunat lain pula. Sunat bergembira. Sunat bergembira. Maknanya happy pun dapat pahala. Bila? Hari Raya. Sunat bergembira tau. Maknanya kalau takbir tu dia mesti dengan happy. Allahu Akbar, Allah tu semangat. Tapi orang Melayu kita memang happy pun dia punya takbir dia.
Arab. Tuan-tuan pernah dengar aku dengar YouTube. Takbir raya orang Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Kita ni pengumuman orang mati ke apa ni? Allahu Akbar. Jadi dia tak ada lagu macam kita. Kita kadang dia banyak, dia ada dendang perantau sikit. Dia ada musafir di Aidilfitri sikit, dam-dam dum. Dia ada lah sikit. Tapi macam mana pun tetap kena disunatkan bergembira. Lagi apa lagi? Disunatkan bergembira bila melihat bayi. Tengok baby kena disunatkan bergembira. Tapi dan saya pun tak pernah tengok lah orang nangis tengok baby. No baby. Tak. Kenapa baby? Dah. Biasanya orang ala cayang-cayang comel-comel. Nah, tu biasalah orang gembira. Tu dapat pahala tu. Dapat pahala. Lagi apa lagi? Sunat bergembira. Bila menghadiri walimatul urus. Pergi kenduri kahwin, disunatkan bergembira. Walaupun pengantin perempuan tu dulu ex. Faham. Macam pernah lalui nama kan. Tu ustaz. Saya punya ex dulu, dia main hoki tau. Dia kan main rugby tau kan. Tak jadi kan. Tapi kau dah pergi majlis, kau jumpa rosak majlis pula. Kau buat lagu pelamin anganku musnah pula apa, jangan. Sunat bergembira, tahniah sudah. Tumpang gembira atas nikmat dia, dapat berumah tangga. Cukup lah. Lagi apa lagi? Kawan kita dapat kunci masuk rumah baru, dapat naik pangkat. Rupanya, apa kelebihan di sebalik kita ucap tahniah tu? Rupa Nabi ajar kita, tengok kawan, sahabat dapat nikmat, anah tahu. Tahniah. Tuan-tuan kalau buka surat khabar, biasa kita tengok kan ada ruangan satu muka tu kan, setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada yang amat berhormat, apa Perdana Menteri ke apa menteri besar ke ketua menteri apa besar. Sebenarnya tahniah ni itu juga adalah ajaran dalam Islam. Nabi suruh ucap pada sahabat yang dapat nikmat. Apa sebab? Menghalau dengki dari hati. Betul tak? Menghalau dengki dari hati. Kita kerja dengan dia sama. Kenapa dia naik pangkat dulu? Jumpa dia, tahniah. Doakan kita pula. Macam tu lah. Tahniah. Kan ego. Tak nak. Kau ni kabel bawah laut ni apa. Tahniah. Rezeki. Betul? Betul lah tu. Kawan pula menikah lagi satu. Allah. Nak tahniah ke takziah ni? Alamak. Kan aku tahniah dia, bini aku takziah aku pula. Jam. Tak wani. Itu tuan-tuan bincang balik. Itu saya tak ada dalam kitab saya. Tak ada. Itu tuan-tuan buat kitab lain lah. Sebab saya pun tak pernah ulas benda tu. Kan yang kan? Tak ada. Mau balik dah? Ada dah? Isteri saya lah? Tak ada. Okey. 3. Yang keempat. Yang keempat. Macam mana cara nak jaga persahabatan sampai ke syurga ni? Apa nak dibuat ni? Apa amalan kita ni? Yang seterusnya yang keempat adalah iaitu meringankan mulut kita, doakan dia dan bagi tahu dia bahawa kita sayangkan dia. Ini memang rare. Tuan-tuan kalau boleh buat ni memang ahli syurga. Nabi sebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuh. Nabi kata, siapa-siapa yang dia sayangkan saudara dia, sahabat dia sayangkan saudara dia, sahabat dia, kawan seperjuangan dia, kawan masjid ke, rakan-rakan Japerun ke, daripada mana apa, pegawai syarak kita, pejabat agama ke, apa penduduk kampung, kepimpinan semua, kita sayang dia dan kita, Nabi kata, falyukhbirhu, bagi tahu dia yang kau sayangkan dia. Maka itu adalah daripada sunnah Nabi SAW. Bagi tahu dia, aku sayangkan kau kerana Allah. Dia kena kerana aku Kau tak kerana tu payah pula bunyi Orang kita ni mungkin sebabkan dia malu tu tebal. Orang kita ni dia ada kesopanan dan kesusilaan tu. Kan? Tapi bukanlah bagi tahu orang yang kita sayangkan dia tu tak sopan. Kalau bangsa lain,
Ringan sangatlah dia nak cakap dia sayang ke orang. Tuan-tuan kalau pergi UK ke, pergi Perth Australia ke, mudah-mudah sangat dia cakap hello love. Hello love. Hai sayang. Oh. Yang panggil tu makcik. Yang dia panggil lu tu aku. Bini kita sebelah. Macam mana? Nak kiamat ke? Nak syurga ke mana? Hello lu. Memang itu budaya dia. Halo sayang. Kalau saya dulu di Mesir, lagi ya. Mujamalah cukup kuat. Mujamalah ni maknanya dia punya ayat puji-pujian dia. Ya Habibi, ya Maulana, ya Habibi apa makna? Kekasihku. Ya Habibi. Lepas tu, akak-akak di belakang kalau dengar bunyi Habibi tu bukan semuanya nasyid tau. Habibi, Habibi. Oh nasyid. Ya Nuril Ain. Oh nasyid. Nasyid tak nasyid pun tengok YouTube. Allah, ni lagu dia. Aku ingat Habibi tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibi lain. Dia orang Arab macam tu. Ya Habibi ya Maulana anta nurul ain. Oh, dia kat setengah jam. Dia punya ayat sekapur sirih tu. Engkau ni pemata hatiku, engkau kalau tak ada depan mataku hilang, aku rasa separuh jiwa aku pergi, engkau bagaikan tak ada pop-pop. Oh, sila minum. Itu kan. Orang Melaka pantun lah. Pantun lah. Pantun lah. Tapi dia lagi banyak kerat. Banyak kerat dia bagi. Sampai kita. Tuan-tuan tengok. Dia kalau salam. Orang Arab salam macam mana? Dia salam kan? Macam tu. Lepas tu apa? Pipi dia. Pipi dia belaga kan? Belaga tu ada makna. 3 kali. First time jumpa. Kalau yang dah 10 tahun tak jumpa, dia mungkin boleh bawa 7 kali ke atas. Baru 5 kali. 2 kali lagi. Okey. Sambung lagi. Kalau yang reunion, bayang. Balik memang kena upah tukar urut. Jenis ya. Tu saya kadang kalau jumpa ada kawan-kawan Mesir mari sini, oh letih, lembang panjang, muah tu. Dia mudah mengatakan dia sayang ke orang. Dia mudah. Saya ingat tuan-tuan dah boleh try lah. Cuba try. Cuba try tengok. Try lu. Ini sunnah ni. Oh, yang lain sunnah makan kurma aja ingat. Ini tuan-tuan. Cakap dengan tu imam ke YB ke YB, I love you. Oh, lama tuan-tuan. Lain macam kan. Saya jangan lah. Saya hold dulu. Saya hold dulu. Rumah dah lah. Saya hold dulu. Let dulu. Apa kau tak segan buat sesama kita tuan-tuan buat dengan ni yang Nepal, yang Bangladesh tu habis. Bye. I love you ah. Oh, saya ingat malam tu dia beli tiket balik tu. Dia kata lain macam orang asahan ni kata. Apa tu? Rupanya itu sunnah bagi tu orang sayang Tuan-tuan segan nak cakap, mula dengan nulis dulu Admin lah grup WhatsApp. Wahai kawan-kawan sekalian grup WhatsApp, saya sayang anda semua. Semoga bertemu di syurga. Amin. Oh, padahal sebelum tu mengumpat, kutuk, hantar, maki. Lepas tu baru lah ni. Marilah kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah wal-'as. Oh. Rasa macam nak scroll balik tengok atas. Bukan maki tadi. Ujung dia tasbih kafarah pula dah. Boleh tahan kita punya admin ni. Bagus kat lah. Tu tanda-tanda dia pergi masjid. Tu tanda-tanda dia. Wallahualam, cukuplah takat ni je lah tuan-tuan malam ni sembang-sembang kita. Mudah-mudahan kita menjadi di kalangan orang yang senantiasa menjaga ukhuwah dan persahabatan sesama kita sampai ke syurga nanti insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang dan rezeki kita dapat bersua lagi pada lain waktu dan kesempatan yang lain. Izinkanlah saya Wabi untuk akhiri dengan doa ringkas. Moga Allah taala perkenankan doa kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-jannah
وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami, ampunkanlah dosa pasangan ahli keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami anak cucu keturunan zuriat yang soleh solehah, yang ada di kalangan mereka menjadi alim ulama. Ya Allah, kurniakanlah buat seluruh penduduk asahan ini, ya Allah, menjadi di kalangan ahli syurga-Mu, ya Allah, menjadi di kalangan mereka yang mengimarahkan masjid. Dan kurniakanlah negeri penuh berkat, negeri Melaka ini, Melaka maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia ini, ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, peliharalah persahabatan kami, peliharalah persaudaraan antara kami, ya Allah. Rahmatilah hidup pemimpin kami, berilah hidayah petunjuk buat pemimpin kami agar mereka dapat membimbing kami menuju redha-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sebarang bentuk wabak, penyakit, bala bencana yang tidak kami ingini, ya Allah. Yang Engkau Tuhan yang Maha mengetahui apa yang terbaik buat hamba-Mu, ya Allah. Masukkan kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Masukkan kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Alhamdulillah, saya nak ucapkan ribuan terima kasih atas kesudian semua pihak, termasuk pihak masjid, pihak YB, atas kesudian menjemput saya pada malam ini. Alhamdulillah, jumlah kita yang ramai malam ni, moga-moga dapat diteruskan dan jangan pernah berhenti daripada penganjuran majlis-majlis ilmu. Inilah yang nak menyatukan kita, inilah yang nak membangunkan jiwa-jiwa kita kalau bukan kerana ilmu. InsyaAllah, dan mohon doalah perjalanan saya, isteri dan anak-anak lepas ni nak ke Johor pula, ada urusan esok, insyaAllah. Sekali lagi, aku qauli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.